Ustaz, ni Ustaz, saya nak tanya dua soalan pada Ustaz. Ni soalan yang kedua terakhir. Saya nak tanya dua soalan pada Ustaz. Satu, kenapa Ustaz dapat menjawab semua soalan? Bagi kat petua sikit ke saya tadi. Share lah Ustaz. Kedua, saya nampak learning ramai anak muda suka pergi kuliah Ustaz. Saya tengok penuh sama. Adik saya yang umur 4 tahun pun kenal Ustaz. Bapa gini Ustaz dia kata. Dia pula kata. Ledah. Soalan pertama tadi payah nak jawab. Dia kata bapa boleh jawab belaka semua soalan. Dia ada dua. Hari ni kita nak jawab kau ni. Pasal hari ni tak ada meja, kita ni orang nampak belaka. Kalau sama-sama kita ngajar sejik tu, orang tu soalan banyak. Lepas tu dia ada lapik dengan sejadah. Jadi kan kita belang-belang, kita jangan ngajar, kita tengok soalan, kita keling. Jadi bila soalan hak kita tak reti, kita selit bawah sejadah. Soalan hak payah, kita selit bawah sejadah. Jadi sampai ujung tu kita sekarang kita jawab soalan. Hak alik kanan tu hak mudah belaka dah. Tu rahsia dia. Tapi kalau imam tahu dia tengok mana setambung bawah ni. Nasib lah. Bukan wajib kita jawab, betul tak? Bukan wajib jawab pun. Bukan kita bayar gaji suruh jawab soalan. Dia ada kat orang tanya jawab apa main pilih-pilih gitu. Kita jawab anda aku. Jadi nak tolong jawab. Jadi hak mudah-mudah gitu. Jadi dari ni soalan duk tangan pok dah. Orang ni boleh jawab belaka pula. Sebab soalan mudah-mudah sangat. Mereka panggil tok guru depan, ada ulama, ada pondok, kepala telaah. Tanya secara direct, balik awal aku tembok lari dah. Memang aku lari dah. Buat dah sakit perut ke apa ke. Jaga makan. Jadi tulang ada tangan bok hari ni memang mudah-mudah sangat. Jadi boleh tulang orang tanya sok mudah. Gitulah, wallahu a'lam. Baik, saya kira ini soalan terakhir. Kalau Ustaz boleh beri satu jawapan yang memberikan motivasi pada anak muda pemolek sangatlah. Pasal hari ni nak malam. Jadi ini satu soalan. Dia kata Ustaz, tolong gak berikan hamba tips lagu mana mudah hamba nak bangun solat subuh. Hamba dengar Ustaz tidur lewat tapi bangun boleh hawa. Macam mana Ustaz buat tu? Baik, masalah nak bangun subuh. Bangun bukan bangun kecil, bangun solat subuh. Yang sebenarnya atas kita belaka. Kita boleh berusaha macam mana untuk bangun. Tak usah kata bangun subuh. Kalau kita ada orang main bola, katakan Piala Dunia main pukul 3 pagi. Biasa pukul 3 pagi banyak tidak bangun. Kita buat gua ni nak suruh bangun. Kita kucing jang. Ataupun telefon kawan, mu telefon aku sekarang tolong gerak. Maka begitulah kita sepatutnya berusaha dalam perkara akhirat. Apa saja yang kita guna fasiliti peralatan, semuanya mengundang pahala daripada Allah. Kereta canggih kita beli, Mercedes harga 6 juta, tapi ambil tok tua kita ambil anak dara buat pergi sejik. Jawabnya walaupun 6 juta, Mercedes itu dalam syurga. Jadi maksudnya Islam ini ada satu agama yang begitu mudah. Dia bukan satu agama yang macam reba, macam duri. Nak cocok kita balik. Tak, satu mudah. Bayangnya sedikit, prosesnya sedikit. Dengar sejam sehari, hijau cari makan 8 jam sehari. Kita mesafir apa mana-mana, semayang dalam kereta boleh, semayang dalam lori boleh, semayang rekah 2 rakaat pun boleh. Cukup indah Islam ini. Kita ngaji nabasiti, tak ngaji hukum syarak, tak ada masalah. Tapi kita ada alternatif, kita dengar, kita ada YouTube, kita apa. Jangan kita lupa sedikit untuk bahagian akhiratnya. Kerana sedikit kita buat untuk akhirat telah dapat menampung banyak benda yang kita buat untuk dunia. Matu 2 rakaat saja Nabi kata kita semayang subuh sunat khairum minad dunia, lebih mahal daripada dunia wa ma fiha, dan harta benda dunia. Di antaranya orang kucing jang. Saya kalau tidur hotel bawa jang. Pasal tidur hotel tak macam rumah sedap. Nak oleh kau todoh ke tu. Nak tidur hotel punya pasal. Bawa jang besar gitu, jang dalam pik. Orang tak tahu. Hak molek jangan beli hak kecil tu jang. Kalau budak-budak nak bangun subuh, hak kecil tu ada kan dah meding. Bunyi nik 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 nik. Hak tu tidur terus tu.
Cari hak ada kepala loceng dua ti dah tah. Ada tukuk cek tu. Kering. Ha, hak tu kuat bunyi. Ha, hak tu kalau tak kuat juga cari hak tukul sungguh. Hak katok tak kepala. Dah. Ha, jadi sebelum kita menutup tirai, nampak kita sebenarnya adalah hamba-hamba Allah Taala, sama tarah belaka. Kita raja ke, kita gohik beca ke, kita pulih ke, FRU ke, kita kerja bandorang ke, kita mak lepik ke, kita ahli apa menanya sokang ke, nak hobi apa saja, hak berlomba buruh parti ke, hak angguk titik ke, hak suara belalang ke, nak jual pasar malang ke, hak jual mana kontraktor besar ke, kita sama saja. Kita datang daripada Allah, apa kedana telanjang bogel, dan kita balik kepada Allah lagi, apa kedana telanjang bogel juga. Tandanya kita semua sama. Harta yang ada sekarang hanyalah pinjaman, maka kita gunakan betul-betul segala yang ada, yang Allah beri sementara ini untuk bantu agama Allah. Kerana agama Allah sedang ditekan sekarang ini, bukan saja di dalam negara kita Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Jadi kita harap bila kita ada dalam program seperti ini, bukan sekadar untuk menghabiskan masa. Kali ini ada satu daripada nadi yang kita sedut pada hari-hari sebagai napas kita, ialah bersama dengan ulama dulu, kini dan selamanya. Kerana ulama membawa kita balik kepada daripada perhimpunan para nabi, para rasul di padang mahsyar nanti. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Dan saya mohon maaf kalau ada yang silap dan salah daripada diri saya, dan yang betul semuanya datang daripada Allah. Terima kasih pada kerajaan negeri dan tahniah kerana dapat mengadakan program seperti ini sepenuh tahun melawat Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Waalaikumsalam. Dan itu dia daripada Ustaz Azhar. Siapa kata majlis Habidah yang tuan-tuan bangun ni? Saya kata habis pukul 7, ada 15 minit lagi lah betul-betul bangun, dah tak habis lagi. Itu baru bahagian Ustaz Azhar, kita ada Ustaz lain pula. Tapi oleh macam mana saya mengucapkan terima kasih kerana tuan-tuan semua sudi datang untuk hari ini. Dan kalau ada silap salah, kita minta maaf. Semoga perkara hari ini memberikan manfaat dan tuan-tuan semua akan dirahmati Allah dalam perjalanan pulang. Dan insyaAllah Islam akan terus berkembang dan Islam akan terus kekal di bumi Kelantan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan pada pengerusi rasmi.